السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى دلالة على الخير وقربه وثوابه سبحانه وتعالى يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Nawawi Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, fayalzamu waliyuhu man'ahu minan nadhari ila al-ajnabiyyati wa yalzamuha al-ihtijabu minhu. Sambung pada perbahasan, ambil sikitlah. Wal murahiqu, dan bermula murahiq itu, iaitu orang yang hampir nak baligh. Okey. Fi dzalika, pada demikian itu, zalikan nazar, dari sudut lihat tu, lihat ajnabi tu, karrajuli, seperti orang laki-laki nak lihat perempuan. Iaitu kita kata haram orang laki-laki lihat perempuan, sama ada pada aurat, itu terlebih utama, dan juga pada yang bukan aurat atas qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, walaupun tanpa syahwat. Adapun sebahagian ulama dia kata boleh kalau tidak bersyahwat. Itu qaul dhaif, itu qaul Imam Ar-Rafi'i. Jadi terlebih utama, terlebih atqa, ataupun terlebih yang dituntut lagi dari sudut kewarakannya, dari sudut menjaga diri, ialah pandangan pertama tu, kerana ini zaman fitnah. Tu. Dan para ulama mengambil atau mengamalkan pandangan yang pertama ini. Lagi-lagilah. Sebab tu ulama jaga pandangan dia. Okey. Ulama-ulama baba-baba Fatani tu pakai sa'laban kat kepala. Okey, dia panggil kepala tu panggil sa'laban ke kenapa? Tak ingatlah. Tailasan. Sa'laban dah. Lebih kurang namanya tailasan. Benda yang diletak atas kepala tu. Itu fungsinya antaranya adalah untuk menjaga pandangan. Bila berjalan tu, bila berjalan straight je. Dia tak pandang kiri kanan dah. Dia tak pandang kiri kanan, atas bawah dah. Dia tuju kepada tempat yang nak dituju. Dia tak tengok. Okay. Tambah-tambah tengok perempuan lagi tak. Okay. Maka sambungnya, fayalzamu waliyuhu, maka lazimlah oleh walinya, wali murahiq, wali orang yang baru nak balik tu, man'ahu, akan melarangnya. Nya wali pun boleh, nya murahiq pun boleh. Melarangnya nya murahiq lah. Idhafat masdar kepada maf'ul. Melarangnya nya murahiq minan nadhari, daripada melihat, ilal ajnabiyyati, ay ilal mar'atil ajnabiyyati, kepada perempuan yang bangsa ajnabiyah, yang bukan
mahramnya ataupun perempuan yang helat. Wa yalzamuha, atah berkata yalzamu ay wa yalzamuha wa yalzamul ajnabiyyata al-ihtijabu minhu minal murahiq. Dan lazimlah akan perempuan ajnabi itu oleh ihtijab, tutup tubuhnya, minhu minal murahiq. Orang-orang yang dekat-dekat balik, perempuan pun kena tutup aurat juga, dan perempuan pun kena menjauhi juga daripada pandangan murahiq. Bukan orang balik. Jadi pandangan isteri solehah yang pertama pada hari ini ialah menutup aurat, tutup aurat depan murahiq. Tutup aurat depan murahiq dan juga menjauhi diri daripada dipandang oleh murahiq. Macam dululah. Okey. Tu. Perempuan yang solehah, dia itu tidak suka dipandang. Dia itu tidak suka memandang dan tidak suka dipandang. Okey. Dia itu tidak suka memandang, yakni memandang kepada ajnabi, dan juga dia tidak suka dipandang, yakni orang lelaki pandang dia. Dia rasa tak selesa. Mana-mana perempuan kalau dia itu dipandang oleh laki-laki, dia rasa tak selesa, maknanya malu dia sudah terkeluar. Malu dia sudah tercemar. Malu dia sudah terkoyak. Tidak ada malu lagi. Kalau perempuan yang malu, bila dipandang laki, dia akan rasa malu. Itu perempuan yang sejati, itu perempuan yang imra'atun. Memang betul-betul perempuan. Sekarang orang perempuan dah tak kenal diri dia sendiri. Sepatutnya malu, dia tak malu. Sepatutnya tak malu, dia malu. Sepatutnya tak malu, dia malu. Tu. Sepatutnya dia malu, dia tak mau malu. Sepatutnya tak malu, dia malu. Terbalik. Dipandang ajnabi, dia tak rasa malu. Suami nak lebih kurang pada dia, rasa malu. Pelik. Patut suami yang tak malu. Tu. Dalam Uqud Lujain nanti akan datang disebut perempuan yang baik itu perempuan yang qurratul a'yun, penyejuk mata hati itu ialah perempuan yang apabila keluar rumah menghadap ajnabiyat, dia itu akan menutup seluruh tubuhnya dengan setutup-tutupnya, dengan serapat-rapatnya, dan akan menjauhi dari pandangan mereka. Tapi duduk dalam rumah bersama suami, mereka akan buka sehabis-habis bukanya tanpa malu sedikit habuk. Kita ceritalah hari ni. Perempuan yang solehah yang ketiga, dia ada 3 pakaian. Dia akan ada 3 jenis pakaian dalam hidup dia kalau bersuami lah. Yang pertama, pakaian yang menutup aurat. Sama ada qaul mu'tamad tu seluruh tubuh, atau qaul dhaif fattaqullah mastata'tum, ikutlah hampa nak takwa hak mana tu. Takwa yang tinggi ke takwa yang kurang, ikut hang lah. Seperti mana kita kata dulu, okey, kalau sekarang ni tak menutup penuh, paling-paling kurang pas kahwin tutup penuh, kena untuk suami sahaja pandanganku. Pandangan pandangan kepada tubuh ini hanya khusus kepada suamiku sahaja. Tu kalau dipikir gitu. Tak apalah tu. Okey, tu dia ada pakaian khusus untuk menutup aurat seluruhnya depan ajnabiyah. Jadi pakaian tu di mana? Pakaian tu bila di luar rumah. Ataupun bila di luar rumah, bukan maksudnya dalam rumah tak kayak gitu kalau ada mahram, kalau ada ajnabi. Maksudnya depan ajnabi lah, luar rumah tu ghalibnya. Atas jalan ghalib, bila keluar rumah tu ada ajnabi. Kalau dalam rumah ada ajnabi, sama jugalah. Bukan makna dalam rumah pun pakai lebih kurang. Tu. Jadi ada pakaian menutup aurat daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tu pakaian pertama orang perempuan. Pakaian kedua ialah pakaian biasa-biasa. Pakaian biasa-biasa je. Pakaian apa biasa-biasa? Pakaian dalam rumah. Pakaian dalam rumah tu dia tutup juga, tapi taklah seperti tutup sepenuhnya. Mungkin dia akan buka tudung dia. Sebab suami dari sudut fiqah mesti menyediakan rumah yang selesa untuk isteri buka aurat dia. Itu buka tudung ke, nak tukar pakaian ke, selesa dan tak nampak oleh orang lain. Jadi pakaian yang kedua iaitu menutup lebih kurang biasa-biasa ni kat mana? Dekat dalam rumah. Iaitu kalau ada mak pak kita, tok kita yang mahram sahaja.
adik kita, abang kita, suami kita duduk dalam keluarga contohnya, kita pun pakai juga pakaian tapi pakai lebih kurang. Maksudnya lebih kurang ni iaitu longgar juga, bukan ketat. Tu longgar juga, jangan ketat. Dalam rumah tak dia akan ketat no, walaupun depan mahram. Sekarang ni musim syahwat. Semua mahram boleh terjadi bila-bila saja. Okey. Pakai longgar juga tapi biasanya ada lah buka sana sikit, sana sini. Dia buka lengan sikit. Dia buka rambut dia tak pakai tudung. Tak ada stocking. Gitu. Selain daripada tu tubuh tu tutup elok rapi. Tak apa. Itu nombor 2. Tu sama siapa? Bersama dengan mahram-mahramnya. Bukan dengan ajnabi. Ajnabi hanya nombor 1. Yang ketiga, pakaian khusus untuk suami. Ni pakaian ni di mana? Di dalam bilik sahaja. Yang mana di dalam bilik itu hanya dia dan suami sahaja. Tidak ada orang lain, royahnya walaupun budak kecil sekalipun tak ada. Nanti selepas kita baca kitab Tijan, ada satu kitab kita nak baca tu, dia akan jelaskan. Okey, bersunyi-sunyian bersama suami tu royahnya ialah walaupun budak kecil sekalipun mesti tak ada. Kena 2 orang je. Bini dengan laki. Tu ya. Budak kecil pun tak boleh ada. Jadi pakaian untuk suami. Pakaian untuk suami yang dalam bilik saja. Pakaian lagu mana? Pakaian yang ketat. Panggil. Ataupun dia panggil istilah dia pakaian yang menggoda. Ataupun dipanggil istilah dia pakaian yang apabila laki-laki suami dia tengok rasa nak jimak. Tu. Walaupun tak jimak pun rasa je. Rasa-rasa perempuan, kalau dia tengok aku gini ni, cantik gini ni, dia nak dah lalu kat aku ni. Tu. Dia kena ada sifat cita-cita gitu. Jangan duk ikut orang. Kita banyak perempuan ni ikut orang. Dok, kita nak khidmat ke suami. Tu. Kalau aku pakai gini dia suka ni. Tu. Malam ni selamat ni kalau pakai gini ni. Tu. Contoh. Dia ada pakaian ketat dia untuk suami. Dan ataupun dia panggil pakaian yang menggono. Ataupun dia panggil pakaian yang mana kalau suami tengok nak rasa jimak. 3 tu. Ciri isteri yang salihah dari sudut pakaiannya ada 3 macam. Tu. Habis tu. Itu ihtijab. Wakal mar'ati dan seperti perempuan itu fi dzalika pada demikian itu al-amradu. Begitu juga orang laki-laki suami tadi tu tidak boleh melihat amrad. Ini atas pandangan muktamad juga. Pandangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Amrad iaitu seorang laki-laki jambu lah. Yang tak ada janggut. Jambu. Tu istilah bahasa baru. Laki-laki jambu. Yang al-jamilu yang cantik. Al-wajhu oleh wajahnya. Fa'il bagi al-jamil. Yang cantik oleh wajahnya. Cantik kalau tengok tu jambu, dah lah jambu, cantik lah tu. Tapi kalau dia jambu tapi tak cantik pun, bodoh ya. Tu tak kira amrad. Syarat amrad ialah dia jambu lagi pula cantik. Kalau tak ada salah satu, maka dia itu bukan amrad. Kalau dia tak ada bulu ya, dia jambu tapi bodoh, tengok biasa ya, tak rasa apa pun. Tu bukan amrad lah. Amrad mesti jamil. Syarat dia amrad yang jamil. Sebab tu dia kuat sifat tu. Itu pun sama. Jadi laki-laki yang soleh pada hari ini dia tidak melihat. Laki-laki yang soleh ialah dia tidak melihat perempuan lain. Perempuan lain atau amrad. Ini laki-laki soleh pada hari ini yang pertama iaitu dia tidak melihat kepada perempuan lain selain isterinya di luar waktu kerja ke, waktu mana-mana ke di luar. Dia tidak akan pandang lebih kurang kepada selain isterinya dan juga tidak akan pandang kepada amrad yang menaikkan syahwat yang termasuk dalam amrad jamil tu. Jarang juga lah nak jumpa amrad jamil ni, tapi kalau ada. Dia tidak pandang perempuan lain. Kalau pandang perempuan lain, dia rasa syahwat, dia kena balik ke bini dia. Dan bini dia kena pandai lah. Jangan bini pula kata, apa abang ni balik-balik menggatal pula dah. Tengok. Tu masalah orang sekarang. Tu. Dah dia berhajat nak buat lagu mana, dia tengok perempuan cantik tadi, nak buat macam mana?
Nak melepaskan nafsu lah tu. Tu orang kata, kita kata dulu perempuan ni istilah dia sebagai rumah dia sebagai ibu ataupun isteri dalam rumah tu, dia sentiasa kena get ready selagi dia sihat. Selagi dia sihat, dia kena get ready. Tu okey. Habis. Jadi isteri yang soleh suami yang soleh tu, dia tidak melihat perempuan yang lain selain isteri dia, dan dia tidak melihat makmur. Maknanya apa? Maknanya dia menjaga pandangan juga walaupun dah ada isteri di luar. Di dalam rumah bersama isteri, dia tak mau jaga pandangan. Lantaklah tengok bini tengok jaga pandangan apa. Tu okey. Malah dia kena tengok bini dia. Tengok bini dia dapat pahala. Pegang bini dia dapat pahala. Jimuk bini dia dapat pahala. Tu. Mandi dengan bini dapat pahala. Pahala ya. Kita selepas kahwin ni, ibadat kita ialah suami isteri je. Tak heran tau, ya hari ni aku tak mayang mana. Tak payah, tengok isteri je. Pahala. Sentuh isteri, pahala. Rabak isteri, pahala. Jimuk isteri, pahala. Sebab tu kita kena cari suami ataupun pasangan, sama ada isteri ataupun suami, yang dapat membantu kita ibadat kepada Allah. Tu kata guru saya, orang-orang yang gila mengaji, mesti dia akan minat juga, dia akan cari juga orang yang gila-gila mengaji. Kalau orang yang gila-gila Korea, dia akan jadi gila-gila Korea juga. Dia tak akan cari hak lain. Dia nak cari hak mengaji. Dia rasa macam, bukan taste aku lah. Dia akan cari hak taste dia. Orang-orang yang gila mengaji akan dapat juga dan akan minat kepada orang-orang gila mengaji. Titik intihar. Kalau saya pula, saya sambung lagi. Orang-orang yang gila mengaji, kalau minat atau pilih orang yang bukan gila-gila mengaji, maknanya orang yang gila-gila mengaji itu sudah gila. Tu kata saya. Kata guru takat tu ya. Kata guru kata, orang-orang yang gila mengaji itu dia akan minat dan cari juga orang-orang yang gila mengaji. Titik. Saya pula sambung. Orang-orang yang gila mengaji, kalau minat kepada orang-orang yang tidak gila mengaji, makna orang yang gila mengaji itu sudah gila. Sebab apa sudah gila? Sebab dia sudah menjerumuskan dia ke arah kefasadan. Sebab dia akan beri pengaruh. Dia akan beri pengaruh. Tambah isteri. Kalau isteri gila-gila mengaji, pilih suami hak biasa-biasa, confirm esok dia akan jadi biasa-biasa. Tu. Okey. Dia akan jadi biasa-biasa. Kalau dapat suami yang hebat, suami yang kemah, suami yang mengaji dan sebagainya, dia akan terikut juga walaupun dia tak mengaji. Perempuan tak mengaji pun, tapi adalah sikit-sikit ceramah dia lagi, tak mengaji pun, nak mengaji mana-mana, tapi dia dapat suami hak mengaji gila babi. Dia akan jadi mengaji juga. Sebab suami dia suruh. Suami dia suruh, kau wajib lah, kena ikut. Jom pergi ngaji lah ni. Kena ikut lah. Suami suruh. Terpaksa, mula-mula memang terpaksa. Allah, suami dah suruh dah. Lama-lama dia sedap. Mengaji ni sedap. Siapa kata mengaji tak sedap pun penampak dia panggil. Tu okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kadza fi nihayati, begitulah disebut dalam kitab An-Nihayah. Nihayah dengan makna An-Nihayah syarah Abi Syuja' li Syekh Muhammad Al-Misri. Dia banyak rujuk kitab An-Nihayah syarah Abi Syuja'. Ada PDF cetakan di KI. Tengok sendirilah. Wa fima waqa'a fihi, dan pada barang yang berlaku ia barang itu padanya, ain nadhari, pada nazar, pada tengok, minaz zajri ail man'i, daripada larang, minal kitabi, tengok itu larangannya dapat daripada al-kitabi, kitab Quran, wal ahadithi, dan hadis-hadis. Habis. Wa yahrumu 'ala ar-rajuli, dan haram atas seorang lelaki, walau majbuban, ay walau kana ar-rajulu majbuban. Ini ghayah lirraddi. Ghayah untuk rad pandangan dhaif yang kata kalau majbub dan sebagainya yang akan disebut tu tidak haram. Ini yahrumu, haram juga ke atas lelaki, walaupun walau kana ar-rajulu majbuban, walaupun adalah ia rajul itu khabar majbuban. Okey. Apa dia majbuban tu? Iaitu dia itu zakar terpotong. Telung ada lagi, zakar tak ada. Zakar terpotong. Naik nafsu, tak boleh juga. Walaupun tak ada terpotong zakar, tak boleh. Haram. Wa khasiyan, dan orang khasi, orang laki-laki yang hilang telok dia, ada kemaluan zakar dia, hilang telok pula. Pun tak boleh, haram.
Wa aninan, dan orang yang cepat keluar pancut air maninya. Setubuh habis sikit je, habis dah, settle, game over. Tu anin. Okey. Suami soleh yang kedua. Tu. Suami soleh yang kedua ialah ia akan pastikan bahawasanya setiap kali dia bersetubuh dengan isterinya, isteri dia akan mendapat kepuasan. Lazzatul jima' fiha. Tu. Tu. Memuaskan jimuk. Lagu mana? Bil ilmi. Dengan ilmu lah. Kalau dia itu anin, dia itu lemah, nisbah suami, dia lemah, cepat pancuk lemah, kena usaha ikhtiar berubat. Bahkan kitab fiqh kata wajib berubat kalau isteri itu tidak puas. Kalau dah puas molek dah, nak berubat tak boleh tak? Sunat. Sunat berubat kuat. Ubat sapu lah. Itu saya tanya aku lah. Ma'ruf fid din bid darurah. Tu dia akan sentiasa memastikan isteri dia dapat kepuasan jimuk. Dia panggil kepuasan batini. Puasan bangsa dalam seronok. Tu nisbah suami. Nisbah suami gitu. Dia sebenarnya dalam bab anin ni ada, boleh atasi. Boleh atasi. Masalah anin ni cepat mancuk ni sebenarnya boleh atasi dengan cara muqaddimatul jima' dia lama. Tu ya. Muqaddimatul jima' dia tu lama. Muqaddimatul jima' iaitu sebelum hasyafah masuk ke farah, muqaddimatul jima' kena lama. Sehingga lama tu sekira-kira perempuan sudah keluarkan air mani dia tu puas dah. Kemudian selepas tu baru dia jima'. Selepas daripada tu perempuan ni orang yang paling susah nak keluar air mani. Tu satu pengetahuan bagi orang yang belum kahwin. Dan orang yang dah kahwin yang tak jima' lagi. Perempuan ni dia kena banyak belayan. Lepas tu Rasulullah kata kena banyak al-kalam wa taqabul. Taqabul ke apa? Kena banyak cakap dan cium. Maksudnya apa? Kinayah kepada kena banyak muqaddimatul jima'. Kena lama. Lama muqaddimah tu bukan lama saja, dia ada satu ilmu khusus tentang muqaddimatul jima'. Muqaddimatul jima' ilmu khusus, jima' khusus yang lain, ilmu khusus yang lain. Tu. Dia tak sama tu. Muqaddimatul jima' lain, jima' lain. Jadi muqaddimatul jima' kena pastikan bahawasanya isteri kita itu sudah mengeluarkan air mani. Maka bila kali pertama dah keluar air mani, yang seterusnya mudah. Sebab banyak kali orang perempuan ni boleh keluar air mani, kita sekali je. Sekali tu dah futur dah, depa tak futur lagi. Tu kuat tu depa tu. Tu. Depa boleh banyak kali boleh keluar air mani. Kita sekali lah habis dah. Selamat. Assalamualaikum dunia. Depa boleh banyak kali. Jadi pastikan muqaddimatul jima' tu lama, sehingga kira-kira boleh keluar, sampai keluar air mani barulah kita start untuk jima'. Selepas pada tu insya-Allah taala boleh dah keluar dengan mudah. Itu ya cara nak atasi. Tu nisbah suami. Nisbah isteri pula kena pandai lagu mana aku nak khidmat kepada suami aku yang anin ni. Nak bagi rasa ke suami aku bahawasanya suami aku telah memuaskan aku. Hak ni payah. Ni payah. Ni sebut dalam kitab ni. Hak ni payah. Isteri solehah kelima tu hari ni. Apa dia? Dia akan memastikan bahawasanya memanglah dari sudut hak suami, hak tadi itulah, hak suami tu dia kena puaskan isteri dia. Okey. Dari sudut isteri pula, Allah, suami itu masalah. Macam mana aku nak buat cara jalan yang mana suami aku dapat memuaskan aku? Ini perempuan kena pandai. Perempuan tak pandai habis. Hak ni perempuan kena pandai. Dia ada tu. Nak contoh lebih-lebih tu ada lah nanti lah kitab, tak tahulah sentuh ke tak, atau dia ada tu, kena pergi cari yang perempuan tu. Kena cari. Macam mana dia sendiri yang mengatur. Kadang-kadang kalau suami tu bermasalah, dia sendiri yang mengatur supaya suami dia tu tak rasa bersalah, tak dapat puaskan dia. Bahkan sebaliknya dia dapat puaskan dia walaupun dia ada penyakit. Payah tu. Payah tu.
Sebab banyaknya kes cerai adalah kerana kebanyakannya juga kerana tidak puas. Tu ya. Tu secara jujur lah. Tu secara jujur lah. Sebab tu apa nama tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang keempat lah. Tu. Ya, apa tadi? Tak ingat dah. Apa tadi? Allah, lupa habis dah. Kalam nafsaniyah hilang. Pada nak cakap. Allah salli ala Muhammad. Isteri tu dia kena pandai. Hak tu payah. Dan banyaknya kes cerai dengan sebab tidak puas hak tu je. Kalau pandai hak ni, Allah, kita tengok baca kitab ulama gitu tu, kita rasa Allah Akbar. Kalau semua perempuan, semua lelaki tahu benda-benda yang sepatutnya dia tahu jadi lelaki bini ni, tak tahulah. Tak ada dah. Susah nak cari kes perceraian, susah. Tu payah tu. Hak tu ni sebuah perempuan tu, kita tak tahu nak cakap apa lah. Pandai jaineri lah. Okay. Apa tu? Macam ada soalan Berdosa ke suami ni? Berdosa ke suami isteri yang jimuk tanpa ilmu? Itu. Berdosa ke suami isteri berjimuk tanpa ilmu? Soalan kepada kita. Kita soal balik. Jimuk itu wajib atau tidak? Kita nak tahu dulu. Jimuk tu, jimuk tanpa ilmu tu boleh ke? Berdosa ke tak? Kita kata, apa hukum jimuk? Tu dulu. Apa hukum jimuk? Hukum jimuk dalam mazhab Syafi'i, sekali seumur hidup sunat. Dalam mazhab Hanafi, sekali seumur hidup wajib. Itu satu. Dari sudut jimuk. Apa hukum? Seterusnya soalan kedua. Apa hukum kita menggembirakan isteri yang mana isteri itu gembira melalui jimuk? Yang mana kalau kita jimuk menyebabkan dia tidak bahagia, bahkan tersakiti, apa hukum dia? Hukum dia apa? Hukum dia berdosa. Hukum dia apa? Berdosa. Sebab sudah menyakiti isteri. Sudah tidak bahagiakan isteri. Tidak bahagiakan. Apa tu istilah itu? Yang tidak bahagiakan isteri melalui situ. Haram tak? Haram. Maka kena tahu ilmu-ilmu yang berkaitan yang terbabit untuk mengelakkan haram tersebut. Hukum dia apa? Wajib ilmu tu. Apa belajar ilmu tu? Tu. Jadi wajib tu. Jadi wajib Sebab apa? Sebab wajib membahagiakan isteri jalan tu. Maka wajib juga. Tu satu. Kemudian kalau orang jimuk tanpa ilmu, lagu mana? Kita tanya pula. Kalau makan, kita makan. Makan tu senang, makan tu daruri. Kalau kita makan tanpa ada ilmu tentang makanan, boleh ke tak? Boleh juga makan. Masuk juga dalam mulut. Tapi serabut lah tengok makan. Makan tangan kiri lah. Ambil makan yang ikut dan lah. Tak ada adab dalam makan lah. Bila tak ada adab dalam makan, barakah tak ada. Begitu juga. Kalau seseorang bersetubuh dengan isteri. Boleh masuk juga hasyapah pada farah tu. Tapi mungkin dia buat cara binatang. Mungkin dia buat cara orang kafir. Tubiknya, lahirnya ilmu tentang persetubuhan adalah untuk membezakan jimuk kita dengan jimuk orang kafir, dengan jimuk kita dengan jimuk haiwan. Berapa orang mengaji? Tak tahu. Tengok neri. Tu. Sebab jimuk dalam Islam, bersetubuh dalam Islam, dia ada zikir-zikir dia. Allah. Dia bukan jimuk kosong. Dia ada zikir-zikir dia. Sebab setan akan ganggu waktu tu. Jimuk inilah, jimuk yang paling halal inilah yang diganggu setan. Zina, setan tak kacau dah. Untuk hang dah berdosa dah mampu. Setan sampai tahap dah buka habis pakaian, nak masuk dah hasyapah ke farah, dia akan lilik di zakar kawan tu. Kalau dia tak baca doa. Kalau baca doa, bismillah, habis, selamat. Tu. Baca bismillah tu kena bersuara ke? Tidak, dalam hati je.
Sebab makruh berzikir ketika jima'. Begitu juga makruh bercakap ketika jima', melainkan perlu saja. Perlu saja. Melainkan perlu saja tak apalah. Apa-apalah yang perlu saja. Dalam situasi aktiviti berjima' lah yang perlu bercakap je. Umpamanya nak gitu, nak gini ke. Ataupun bercita-cita nak mengeluarkan air mani sama-sama. Dah lagu mana? Kena ada sedikit-sedikit isyarat dan sebagainya. Tu tak apalah. Okay. Habis. Jadi tu. Habis tu. Wa khasiyan wa aninan, habis. Wa mukhannathan, dan begitu juga laki-laki haram juga melihat. Laki-laki mukhannath, pondan. Pondan pun haram lihat perempuan. Wa himman, dan orang laki-laki yang tua. Haram apa dia? Nazruhu, oleh lihatnya laki-laki tadi tu ila ajnabiyatin, kepada perempuan ajnabi, mustahatin, yang sampai had syahwat. Yakni tak tunggu balik. Tak tunggu balik. Sampai had syahwat. Bila kita tengok tu, urufnya, dari sudut uruf, orang tengok perempuan ni, nik syahwat. Tu. Walaupun dia tak balik lagi. Dia ada tempoh matang dia. Perempuan ni banyak, tempoh matang ni lebih cepat daripada lelaki. Okay. Tengok tu, cantik. Tu. Muda lagi. Dia panggil, bergetah lagi. Tu. Tidak apa istilah dia? Tidak apa istilah dia? Ingat istilah tak reti ke. Tidak dinodai. Tidak dinodai lagi. Hatta ila wajhi ajnabiyatin, sehingga kepada wajahnya wajah ajnabi pun tak boleh. Wa kaffaiha, dan dua tapak tangan dia pun tak boleh. Hatta qaul mu'tamad, dan inilah pandangan yang sepatutnya, pandangan yang kita ambil untuk warak, untuk jaga agama kita. Zahran, secara zahir, wa batanan, zahir, batin tapak tangan, zahir tapak tangan. Wa huwal mufta bihi, dan itulah yang difatwakan bihadzal qaul, dengan ini qaul. Inilah difatwakan, dan inilah pandangan yang warak untuk kita jaga agama kita. Tu. Lakin, tetapi nuqila anil aktsarina, dinukilkan daripada persebilangan jumlah banyak ulama, dobik, yakni orang-orang yang mengikuti Imam Rafi'i, halun nadhari, akan naib fa'il, halun nadhari, hala tengok, ila dhalika, kepada demikian itu, demikian wajihha wa kaffaiha. Itu pandangan dhaif, pandangan Imam Rafi'i dan orang-orang yang mengikuti Imam Rafi'i. Asalkan jangan bersyahwat lah. Lu tengok tenung lama, syahwat tu. Syahwat tu. Tengok cantik juga tu, syahwat tu. Bohong apa. Tu. Okay. Tu dobit orang cantik. Bila tengok tu naik syahwat. Imam Jujuri kata, bila tengok tu kerah. Secara uruhnya, batang orang lelaki tu kerah. Tengok dia. Dah orang perempuan nak tahu mana? Lu perasan aku tak cantik lagi. Kalau tak. Lu tengok dia punya dobit memang sampai bila-bila, sampai kiamat tak cantik. Tu. Amma nadharur rajuli, adapun tengoknya seorang lelaki ila zaujatihi, kepada zaujahnya lelaki-laki, wa amatihi, dan hambanya hamba laki-laki, fi hali hayati kullin minhuma minaz zaujati wal amati, pada hal kehidupan, yakni pada hal hidup mereka itu, setiap daripada mereka itu, mereka dua tu, zaujah dengan amah tu, hamba tu, fajaizun ay fahuwa jaizun. Jaizun khabar di mubtada'in mahdhuf, ay fahuwa jaizun ay fan nadharu ila dhalika jaizun. Haruslah. Okey, selagi hidup, maksudnya zaujah kita, hamba. Okey, hamba kita tolak lah, tak ada hamba dah. Hamba halal lah nak tengok, sama macam zaujah. Okey, zaujah kita tengok, lepas tu dia hidup. Boleh tak? Boleh lah. Tidak ada aurat, dia panggil la aurata fiha, tidak ada aurat pada perempuan, pada isteri tu. Dan begitu juga pada kita, la aurata lahu, tidak ada aurat bagi suami tu, bagi perempuan tu. Tapi dalam kitab fiqh sebut, kalaulah perempuan tu nak tengok kemaluan zakar suami dia, dia kena minta izin. Kalau tak minta izin, haram. Okay, tak minta izin, haram. Kalau perempuan dia nak tengok isteri, dia nak tengok farah perempuan, hak tu tak haram. Tu makruh saja. Nanti ada dalam bahasan tu, makruh maksudnya halal kok. Tu tak perlu minta izin. Tapi kalau kalau perempuan nak tengok zakar laki-laki suami dia, hak tu haram kalau tak ada izin. Tu ada orang pernah tanya, ada orang perempuan pernah tanya, dah kalau nak main
duk main tarik-tarik kain nak bagi londeh saya saja nak melawak boleh ke? Boleh lah. Tu ada juga orang tanya. Isteri saya saja nak main londeh-londeh kain. Kawan tu duk pakai kain, duk tarik-tarik nak bagi londeh. Contohnya, main-main. Tak apalah tu. Tu melawak. Okey. Asalkan jangan menyakiti hati suami tu lah. Ni duk serius macam kita duk main-main. Kadang-kadang mengarut ke awak ni. Tu. Tengok mood lah dia panggil. Kalau mood baik, kita nak buat main-main, ikutlah. Tu. Ada juga soalan itu. Baguslah. Kreatif lah dia panggil. Dia kena kreatif naknya dulu rumah tangga ni baru mesra. Bila mesra dia tidak ada unsur-unsur perceraian, tak ada. Macam mana nak elak unsur-unsur perceraian? Kena ada kemesraan. Ni mesra. Kita duk hurai-hurai satu-satu sifat ciri-ciri ni. Cuba bagi komen. Adakah itu menunjukkan kemesraan suami isteri ataupun tidak? Bila kemesraan, dia confirm tak akan ingat perceraian. Confirm. Ni semua daripada mana? Daripada ulama, daripada Nabi SAW. Ikut Nabi, ikut ulama, selesai masalah. Ni ikut apa? Ikut drama. Habis banyak drama. Drama mengaut-ngaut. Ngaut-ngaut. Tengok drama habis. Dia sebab apa jahil? Umat jahil sebab umat tengok drama. Dia ambil intithal daripada drama. Maka drama hak tu dia rasa macam, ni romantik lah. Tak romantik lagi, brother. Hak mengaji lah tengok hak mana romantik lagi. Hak drama tu ke hak sini? Tu. Habis. Allahu Akbar. Walau ma'a wujudi mani'in minal istimta'i qaribiz zawali. Halal tengok tu goyahnya. Walau ma'a wujudi mani'in. Walaupun beserta adanya penghalang minal istimta'i, daripada istimta'. Yang ni boleh tengok juga. Walaupun ada halangan. Qaribiz zawali. Dekat-dekat nak habis dah. Dekat-dekat nak hilang dah. Okey, dekat-dekat nak hilang dah. Boleh tengok juga walaupun ada mani'. Mana mani' dah tu? Kahaidin, seperti haid. Dekat-dekat nak habis haid dah. Dekat-dekat nak habis haid dah. Boleh tengok dah. Istimta' dari sudut tengok tu boleh tak? Boleh. Asalkan tak jimak je. Tu. Tapi ada perbahasan tinggi sikit lah dalam kitab Hawashi Tuhfah. Kalau perempuan tu haid, suami tu naik syahwat, nak buat lagu mana? Nak jimak kot dubur ke? No. Nak suruh isteri mengeluarkan air mani suami dengan istimna', dia panggil. Istilah istimna', mengeluarkan air mani suami dengan tangannya kah? Ataupun dia istimna' dengan tangannya. Tu perbahasan panjang. Tu. Dan ada sebahagian qaul mazhab Hanafi. Okey. Tak boleh. Saya takut celau. Okey, ada bahasan kitab tu. Ada bahasan dalam kitab tu. Kata kalau suami ni syahwat, tu. Perempuan haid, lagu mana? Nak pilih jimak dalam dubur ke? Dubur haram. Tu, kalau ikut kan. Dubur haram. Ataupun nak boleh tak dia punya persoalannya, boleh tak jimak dengan dekat dubur dia untuk melangsaikan jimak tu juga. Sebab ni syahwat dah. Kalau tak dia berdosa. Kalau dia tak jimak juga dia berdosa besar. Sebab dia akan pergi cari hak lain. Sedangkan isteri dah haid. Ataupun nak suruh istimna' dengan tangan isteri dia, ataupun istimna' dengan tangan sendiri. Ulama kata ia adalah bahan panjang. Saya buat kesimpulan yang afdalnya istimna' dengan tangan bini. Dia tak ada suruh kata silalah cari isteri lain. Tak ada. Silalah cari isteri lain. Tak ada. Yang cari isteri lain tu ialah bila? Iaitu bila suami ni kuat sangat syahwat dia. Sik-sik minta jimak. Suami isteri pun dah tak larat dah. Kahwin lah. Tu baru betul. Sebab apa? Syahwat terlalu kuat. Seperti mana sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, syahwat mereka tersangat kuat sehingga mereka kena kahwin banyak. Dah lah kahwin banyak, buka puasa pun dengan jimak. Kuat sangat tu syahwat tu. Tu lain cerita lah. Tu. Okey, habis. Lelaki kalau istimna' dengan tangan sendiri hal keadaan bayangkan isterinya kerana isterinya duduk jauh, haram. Ya, haram. Tak boleh.
Bagus juga kalau duduk jauh ni. Duduk jauh tu, telefon lah. Telefon tapi tak boleh kalau tak boleh. Lepas rindu, video call lah. Lagi satu, kalau orang duduk jauh ni, sama ada suami tu kerja jauh ke outstation, kena ambil peranan lah telefon tiap-tiap hari. Suami kena telefon tiap-tiap hari, baru ada ikatan tu. Suami yang soleh ni, mana dia? Nombor berapa dah kita ni? Nombor 3 suami soleh hari ni. Sampai tak ada in dah. Tu. Bila duduk berjauhan, telefon lah bini setiap hari. Telefon tu bukan telefon aja, video call terus. Tu video call sekarang, video call. Video call macam-macam, video call WhatsApp ke, Zoom ke, apa ke. Perempuan pula, mainlah peranan. Nak suruh bagi suami tu rindu, tangkap gambar selfie bagi kat suami. Ni selfie pi buh dalam media sosial. Tak mau selfie kat bini kat suami tu. Tu terbalik kita Dia selfie hantar masak, masuk kat suami hadut jauh tu. Baru suami rasa tak sabar aku nak balik ni. Baru betul. Ini dia menggunakan kuasa selfie dia. Post sana sini. Post WhatsApp. Aku rasa aku macam rindu suami aku. Post mana? Instagram. Post mana? WhatsApp. Post mana? Facebook. Tu tak betul cara tu. Selfie pakai hak seksi-seksi sikit. Tu. Pakai hak seksi-seksi sikit. Selfie. Bubuh kat suami tu. Lagu mana dia terasa tak rindu. Dia rasa rindu. Tu. Lagi satu. Suami yang soleh ialah nak tahu dia itu suami yang soleh atau tidak. Isteri dia sentiasa merindui dia. Apabila dia keluar saja di rumah satu tapak, dia kerja, dia akan rindu dah ke suami dia. Tu soleh tu. Maknanya suami dia baik dengan dia. Begitu juga isteri yang solehah. Yang kelima, iaitu apabila suami keluar rumah saja, dia akan rindu isteri dia. Dia takkan cari, dia tak terbayang hal lain. Dia akan rindu isteri dia. Sebab apa? Isteri dia baik. Macam mana nak jadikan kita ni dirindui? Kita kena baik lah. Tu. Ini duk husnuzan, duk su'uzan dengan suaminya. Dia ada perempuan lain tu. Mampui. Duk balik lambat. So, perempuan lain tu. Habis lah. Dia ada su'uzan. Isteri yang solehah tidak boleh ada su'uzan. Yang kelima. Okay. Tidak boleh ada su'uzan dengan suami bahawasanya dia ada perempuan lain. Tak boleh. Bahkan sifat cemburu tu sepatutnya ada pada lelaki, bukan pada perempuan. Tak boleh, jangan merosakkan rumah tangga. Itu waswasus syaitan dia panggil. Jangan berprasangka zon yang buruk-buruk. Begitu juga dengan suami, jangan dia su'uzan dengan isteri dia. Dia ni ada duduk lelaki lain apa. Jangan. Dia nanti kan jadi masalah. Jangan su'uzan antara sesama pandangan. Sesama pasangan. Ada su'uzan ya, habis. Macam mana nak elak su'uzan tu? Sebab tu dari sudut wakil semasa ni, dia panggil istilah dia, phone aku, phonemu jua, phone kamu, phoneku jua. Senang. Tak ada su'uzan dah. Delete habis semua ajnabiyat yang kita pernah simpan sebelum kita kahwin. Delete habis nombor-nombor. Tu. Yang tak berkaitan lah. Kalau ada tempat kerja tu orang ajnabi lah ke mana? Kita simpan save nombor, jangan save nama, save sebagai jawatan dia. Bendahari contohnya. Tak payah save nama dia. Tu. Tu cara sekarang terbaik. Hak su'uzan nak hilang. Ada perempuan lain apa. Macam mana nak tahu? Phone je. Sekarang ni phone je. Jadi phoneku, phonemu jua, phonemu, phoneku jua. Nak buat khianat kat WhatsApp aku ke? Tu dia panggil apa istilah dia? Aku tak erti kat istilah orang muda. Kita bukan budak-budak Twitter. Istilah apa tak tahu. Yang jenis khianat suami buat status kat WhatsApp suami tu. Lepas tu hak ni buat WhatsApp WhatsApp isteri tu. Kena saling redha lah bagi. Kalau ada password tu, dia tahulah password tu.
Supaya kalau dia tengok-tengok pun tak ada nama-nama ataupun orang-orang kontak yang ajnabiyat. Kalau ada pun kita boleh kabur siap-siap dah. Kalau ada tu minta maaf banyaklah. Ni bukan di luar kemampuan ni. Ni kut orang nak tanya soalan. Tu. Kalau contoh tok lelaki dia tok ustaz. Ustaz ni kira orang tanya soalan lah. Orang perempuan ke orang lelaki ke masuk mesej. Kita kabur siap-siap ni kalau tiba-tiba ada seorang perempuan mana orang tahu dia main mesej tu dia tanya soalan, minta maaf banyaklah. Hak ni luar kemampuan tu. Bang dah padam habis dah semua ni tapi dia mesej kau nak buat lagu mana? Tolong jawablah. Itu gitu. Itu kena ada sifat gitu. Sifat gitu. Baru mudah. Baru tidak ada sifat suudzon. Okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah taala. Jadi fonmu jual tu kena saling meridai. Okey. Kena ada sifat gitu. Okey, habis. Kata musannif rahimahullah taala katanya mana tadi? Kahaitin warahnin, seperti gadaian. Gadaian tu nisbah hamba tu lah. Tu. Gadaian tu nisbah hamba tu. Lakin yukrahu, mana boleh gadai bini? Hamba dalam bab hamba. Lakin yukrahu nadharul farji, tetapi dimakruhkan melihat fa'il nadharu tu melihat faras. Melihat faras, ini faras perempuan tu makruh. Kalau lihat dalam faras perempuan terlebih makruh. Hatta min nafsihi, sehingga kan daripada dirinya, diri orang lelaki tadi tu, dirinya tengok kemaluan dirinya pun makruh. Makruh tu bila hajatin, tanpa hajat. Maknanya kalau ada hajat makruh. Sebab apa tengok kemaluan? Nak potong bulu. Tengoklah, takkan tak tengok pula. Terpotong tadi tau. Tengok sebab apa? Sebab aku naik syahwat tadi, aku tengok seorang perempuan ni macam style. Tu contoh. Balik aku rasa nak ambil istimtak kat situ. Boleh lah. Tu. Kalau saya saja nak tengok, tu makruh. Bi khilafil mani'il bati'i az-zawali. Beza, yakni haram lah. Boleh tengok tadi bi khilafi, yakni haram al-mani'il bati'i, yang mana penghalang tu lama, az-zawali. Lama nak hilang tu. Ka'an i'tadati zawjatu, seperti bahawa iddah ia oleh isterinya itu an syubhatin, daripada wati syubhat. Tu dia jimak dengan seorang yang mana jimak dia tu wati syubhat. Dia ada permasalahan panjang lah wati syubhat tu. Pergi mengaji kitab rekod. Wati syubhat dia ada iddah dia. Kalau dia hamil, selepas hamil lah, macam biasa wati syubhat, maka di situ fayahrumun nadharu, haram oleh lihat ila ma baina surratiha wa rukbatiha. Lihat tu haram ke atas dia, lihat isteri dia antara pusat hingga lutut, lihat pun haram sebab dia ada wati syubhat dengan laki-laki lain. Contoh wati syubhat dia, contoh mudah lah. Upin Ipin kahwin. Upin Ipin kahwin dengan kahwin dengan Apam Apum. Upin Ipin kahwin dengan Apam Apum. Dua-dua adik-beradik belakang sama, mirip sama. Kahwin. Malam tu nak jimat, tersilap bilik. Tu. Tersilap bilik. Jimat. Jimat tersilap bilik. Pas tengok, loh bukan suami aku. Mampui. Lepas tu dah disahkan beranak pula contohnya. Wati syubhat dia panggil. Anak tu sah nak bin dengan orang tadi tu. Sah. Tapi dia ada iddah dia. Suami dia tu tak boleh tengok pusat hingga lutut dia sehinggalah habis iddah dia. Tu tak boleh lah. Tu dia panggil manik yang batik, yang lambat untuk zawal, untuk hilang. Duna ghairihi, bukan selainnya, selain daripada ma baina suratiha wa rukbatiha. Selainnya boleh tengok lah. Dua tu dia tak boleh tengok. Antara tu ya, pusat dengan lutut tak boleh tengok. Selain tu boleh. Kal maharimi, seperti mahram, seperti mana aurat depan mahram tak boleh tengok adalah pusat dengan lutut, selainnya boleh. Wal amatil muzawwajati, dan hamba yang telah berkahwin. Amman nadharu, adapun nazar, lihat li ajli nikahi. Tengok. Ini dalam fasal bab lihat nanti ni. Amman nadharu, adapun melihat li ajli nikahi, kerana untuk nikah. Fayajuzu, jawab amma, maka harus ia nazar li ajli nikah.
ilal wajhi, kepada wajah, wal kaffaini, kepada dua tapak tangan, faqat aiduna ghairihima, sahaja, yakni bukan selainnya, atas pandangan mu'tamad. Sebab tu kalau orang yang pakai yang tutup daripada bawah sampai atas, bila dia nak khitbah, dia khitbah oleh orang main nak minang dia kena buka supaya orang lelaki tadi tengok muka dan dua tapak tangan dia. Dan kalau lelaki-lelaki tu orang yang ahli khibrah, orang yang tahu benda-benda yang menjadi tanda-tanda perempuan ni gini-gini, dia boleh tahu lah. Oh, dia ni gini, dia tak boleh tipu perempuan. Kalau dia baik-baik lah, kalau dia jahat-jahat, dia tak boleh tipu. Dia nak berlakon-berlakon ke, nak buat warak, tak boleh buat warak, mesti ada mesti ada kantoi juga. Kalau nak buat warak mesti ada kantoi juga. Tu. Betul kan dalam tempoh yang lama, tak ada masalah. Nantok hang lah. Tempoh yang lama tak ada masalah. Tapi ada ujian lah. Tu ya. Tu. Tempoh tunang dia rasa, ada laki-laki lagi baik pada aku. Mula. Okey. Habis. Dan tempoh pertunangan ni dia boleh tengok lah. Tengok wajah dan tapak tangan dua tu, walaupun royahnya berkali-kali sekalipun, walaupun dengan syahwat sekalipun, kerana itu targhib lin nikah. Itu targhib lin nikah. Boleh tengok dengan syahwat kalau dia itu berazam untuk kahwin dengan perempuan tu. Begitu juga orang perempuan tengok laki-laki, muka dan kedua tapak tangan dia tu dengan syahwat, tak ada masalah. Kerana untuk targhib lin nikah. Minal hurrati, daripada orang yang merdeka, orang perempuan yang merdeka, wa ila ma adama baina surrati war rukbati, dan kepada, yakni lihat kepada barang yang selain daripada barang antara pusat dan lutut. Boleh tengok selain daripada pusat dengan lutut, minal amati, daripada hamba. Pada hamba bolehlah tengok belakang. Masa kita dalam ikatan dengan seorang lelaki, kemudiannya lelaki minta gambar kita untuk tujuan tunjuk pada ahli keluarganya, dibolehkah ke ustaz? Kata seorang lelaki, kemudian lelaki minta gambar kita untuk tujuan tunjuk kepada ahli keluarganya. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ataupun kita, kalau bagi saya orang tengah lah. Jangan direct pada lelaki. Orang lelaki lah ni jahat lah kau. Jahat lah kau. Orang tengah. Orang tengah yang dia tu perempuan. Gitu. Lepas tu dia bagi kat keluarga lelaki-lelaki. Adik lelaki tu ke, adik lelaki yang perempuan tu ke, kakak dia ke. Bagi kat gambar kat dia, suruh tunjuk kat family. Bukan dia, bukan direct kat dia. Tu lebih baik lah. Tu lebih baik. Bagi kita. Bagi kita hak tu lebih baik. Nak bagi gambar. Sebab kalau lelaki dapat gambar ni, boleh jadi macam-macam. Paling-paling jahat dia akan ambil paling jahat dia akan buat maksiat dengan gambar tu. Takut tu ya. Tu lelaki zaman sekarang. Takut apa dia? Takut satu ya, iaitu bila dia minta gambar, dia istimna dengan gambar tu. Tu bahaya. Perempuan tu memang dia tak tahu, tak dosa dah lelaki tu. Dia ambil istimna, dia duk onani seorang-seorang dengan gambar tu. Tu masalah. Jadi yang sebaiknya kita tilik habis wakil zaman kita ni, yang sebaiknya orang tengah jugalah. Yang orang tengah tu perempuan nak bagi gambar, sila kat dia. Orang perempuan tu mana nak buat apa? Nak onani apa orang perempuan tu. Bagi kat family tu. Sila lah. Tu. Itu lebih baik. Kemudian, wa yajuzun nadharu ila al-ajnabiyyati, dan haruslah melihat itu kepada ajnabiyah fil wajhi faqat, pada wajah sahaja, li syahadati, bagi tujuan saksi. Tengok, ini perkara yang harus boleh tengok wajah perempuan sahaja. Maksudnya tangan pun haram tengok perempuan, tengok muka je. Bila syahadah, saksi. Wal muamalat, jual beli. Tengok muka lah, jangan tengok hal lain. Tengok badan dia. Tu. Banyak juga pertanyaan hari ni. Tapi tak apalah, tak habis kitab, tak apa. Untuk dibukakan wajah dan tapak tangan itu hanya boleh kepada lelaki bakal tunang secara khusus saja, atau keluarganya yang ajnabi. Yang khusus saja, mana boleh ajnabi yang lain. Yang khusus saja. Abang ipar, bakal abang ipar, adik abang ipar, haram tengok muka dia. Sebab bukan nak kahwin dengan dia. Yang boleh tengok muka dia walaupun bersyahwat ialah orang yang bakal nak kahwin dengan dia. Jangan buat gila aku tu.
Halal lah. Lebih kurang ya. Abang ipar itu maut. Rasulullah sebut. Ipar itu maut. So, mudah ya Rasulullah jawab. Apa Rasulullah cakap? Kalam yang nafis. Jawami'ul kalim. Tapi maknanya sangat gila. Memang bahaya zaman sekarang. Ipar itu maut. Sebab ipar tu lah dia boleh bercerai. Sebab ipar tu lah boleh berlaku berzina. Macam-macam ni. Dan kita dari sudut perzinaan tu, kita tak payah duk kata lah, orang yang tak mengaji ya duk berzina. Dah, orang mengaji pun aku dah pernah jumpa dah berzina. Jangan main. Berzina tu berzina apa? Berzina masuk kemaluan tu. Bukan berzina tengok-tengok gitu. Tu tak apa lagi. Tu ada. Duk ngadu kat kita ya. Kita pula kena cari jalan penyelesaian. Dah terlewat. Nak buat macam mana? Jadi bahaya. Yang rasa duk pakai serban kemas tu. Serban 15 lilik. Aku depan perempuan tak rasa apa. Hak tu bukan tak rasa apa. Hak tu hang tu bermasalah. Mati pucuk. Tu. Wa ilal amati, dan kepada hamba inda syira'iha, tatkala nak beli hamba tu, maka boleh tengok fima adal aurati min zahiril badani, pada barang yang selain aurat daripada zahir badan. Tu. Okey. Pada zahir badan. Kemudian wa yajuzun nadharu, dan haruslah oleh melihat ilal ajnabiyati, kepada ajnabiyah, wa massuha, dan memegangnya ajnabiyah. Tengok boleh, pegang boleh, lil mudawati. Ni perbahasan panjang lah, kita pergi pada keesokan harinya insya-Allah taala. Dia asalnya kita start pukul 11, tapi kalau ada pengumuman pukul 10 tu pukul 10 lah. Kalau tak ada pengumuman tu maknanya pukul 11. Tu kaedah asal. Ya, tu dia panggil al-aslu baqa'u makana ala makana alaih. Tu. Okey, asalnya pukul 11. Selagi tak ada pengumuman, pukul 11 tu. Kalau ada pengumuman pukul 10 lah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.